Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 8 Januari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita utama, Ketua Menteri Datuk Partinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki Mohamad di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Kunjung hormat tersebut dilakukan bagi memperkenalkan Panglima Medan Timur Tentera Darat yang baharu, Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki yang telah memulakan tugasnya pada 20 November 2020 lepas bagi menggantikan Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Zakaria Yadi yang telah bertukar ke Markas Angkatan Tentera Malaysia MKATM menjawat jawatan sebagai Ketua Staf Markas ATM. Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki ketika ditemui media memberitahu di samping memperkenalkan diri, pihaknya turut membincangkan mengenai aspek keselamatan persempadanan di Sarawak yang perlu diperkasakan lagi. Kunjungan saya pada Ketua Menteri adalah pertama sekali adalah untuk memperkenalkan diri saya yang mana saya baru mengambil alih jawatan sebagai Panglima Medan Timur Tentera Darat. Jadi itu adalah satu yang perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua yang dibincangkan adalah tentang aspek keselamatan di persempadanan Sarawak. Itu yang dua perkara yang kami bincangkan dalam pertemuan ini. Sejurus selepas kunjungan itu, Datuk Partinggi Abang Zohari telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Orang-Orang Pekak Sarawak yang diketuai Presidennya Wenderin Khoo bersama Persatuan Sukan Orang-Orang Pekak yang juga diketuai Presidennya iaitu Koh Ming Liang. Wenderin ketika ditemui media berkata kunjung hormat tersebut adalah untuk memberi penerangan serta mendapatkan sokongan kerajaan negeri mengenai projek dan aktiviti yang akan dilakukan untuk komuniti orang pekak. Purpose to be here is to we want to plan more projects and activities for our deaf community because our aim is to help our deaf to have a better life for the betterment of deaf community. Manakala Koh Ming Liang memaklumkan mereka melakukan kunjungan tersebut bagi membincangkan mengenai cadangan berhubung jurubahasa isyarat dan juga mengenai sukan untuk orang pekak Malaysia SOPMA yang akan diadakan pada tahun 2022. Our tujuan is untuk interpreting, interpreter, We have collaborate with Sarawak Society for the Deaf today, In the future, we will arrange SOPMA 2022, Our YB Datuk Sri Fatimah, is helping us on SOPMA, Berita seterusnya, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH dengan kerjasama Lembaga Multimedia Sarawak SMA akan memasang 800 kamera litar tertutup CCTV di 200 lokasi di sekitar Bandaraya Kuching. Menterinya Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, inisiatif itu dilaksanakan dalam usaha menjadikan ibu negeri ini sebagai bandaraya pintar dan selamat. Jelas beliau, SMA juga akan mengeluarkan iklan untuk tender terbuka untuk pemasangan CCTV pada akhir bulan ini. SMA is working with the Ministry of Local Government in Kuching. There are 4 councils involved, and in which we will have more than 800 cameras and 200 sites. And this today here is one of the sites. And one of the reasons why we're doing that is because CM Abang Jo was talking about digital economic, digital and so on, smart city, and local government needs to work together with the Sarawak government so that we can have integrated smart city. So these cameras serve many purposes. Of course, one of the most important purposes is to monitor and for any crimes or for any traffic and so on. Bercakap ketika ditemui media selepas mengadakan pemantauan CCTV di sekitar Imat Batu Kawah pada Jumaat, beliau menambah Sarawak dalam usaha membuka Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC bagi memantau segala pergerakan yang dirakam menerusi CCTV terbabit. Sementara itu, Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak memberitahu SIOC masih dalam proses pembangunan dan kini telah siap kira-kira 97%. Katanya pelancaran SIOC akan disempurnakan oleh Ketua Menteri kelak.
Berita berikutnya, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amar Jaul Sami'un telah mengadakan lawatan ke projek pembinaan dan penyiapan takungan air Bukit Selatan dan Jambatan Kedua Taman Tunku Perkampungan Lusut RTP pada Khamis. Dalam lawatan itu, beliau telah mendengar taklimat daripada pengurus wilayah utara Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebal, T. Tung Ing, di tapak air Bukit Selatan. Sehingga kini, projek yang menelan kos sebanyak RM20.25 juta itu telah siap hampir 91.89% dan dijadualkan siap pada 15 Februari ini. Takungan air Bukit Selatan mampu menakung air sehingga 27 megaliter air sehari. Projek ini bertujuan untuk menakung air yang secukupnya kepada warga Miri sekiranya berlaku kebocoran paip air ataupun pencemaran air. Ini merupakan projek ketiga takungan air di Miri selepas Lopeng dan Hilltop Reservoirs. Selepas itu, Dato' Amar Jaul turut mendengar taklimat berkenaan projek Jambatan Kedua Taman Tunku Perkampungan Lusut RTP yang disampaikan Pegawai Jabatan Kerja Raya JKR dan konsultan terlibat. Projek yang berjumlah hampir RM1 juta itu kini telah siap dibina dan memberi manfaat kepada lebih 2,000 orang penduduk kampung, pelajar-pelajar SK Temenggong Datuk Muib dan SMK Riam Taman Tunku khususnya. Mereka adalah dari Perkampungan Lusut, Kampung Tunku Abdul Rahman, Kampung Perpaduan, Kampung Peter Lilin, Kampung Bidayuh dan Wawasan Lusut. Dalam majlis berasingan, Dato' Amar Jaul turut berkata tugas utama penjawat awam ialah untuk memastikan setiap inisiatif dan langkah yang dilaksanakan Kerajaan Sarawak dapat disampaikan kepada masyarakat. One is to deliver service. Two is to deliver projects and programs. Now we talk about pasal kita ni mengenai tanggungjawab penjawat awam, deliver service. That's why we call ourselves as public servants. That's why we call ourselves as civil servants. We provide service to the people, to the rakyat, to the stakeholders. Why do I always emphasize this? We exist because the government expects us to provide that service on behalf of the government. Now, if we fail in this job, if we fail to deliver the service, seperti diketahui, berarti kita fail dalam tugas kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam bersama Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak di Miri pada Khamis. Dalam pada itu, Dato' Amar Jaul turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada penjawat awam yang terdiri daripada Barisan Harapan yang telah bersama mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 di bahagian Miri ini. The government officers telah mencurahkan bakti dan juga put a lot of efforts in containing and combating the issue of COVID pandemic ini daripada berapa jauh daripada kawasan kita dan juga pada kawasan-kawasan di luar bandar dan seterusnya. Well, because of that, I think all of our officers' capacity have been stretched to the limit, and I'm very aware that memanglah kali ini kali luar biasa. Jadi saya percaya bahawa di Miri, penjawat awam dan frontliners telah memainkan peranan dengan begitu cemerlang sekali. So, tahniah kepada pegawai di Miri. Beliau turut menyeru kepada penjawat awam dan masyarakat di Miri untuk sama-sama menjaga kebersihan diri dan mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Beralih ke laporan harian COVID-19. Berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah Kuching telah bertukar status dari kuning ke jingga berikutan peningkatan jangkitan tempatan di daerah berkenaan. Dalam pada itu, daerah Kuching mencatatkan 10 kes pada Jumaat melibatkan 5 kes jangkitan tempatan yang mempunyai kontak kepada kes positif COVID-19, 4 kes dari saringan individu balik dari kawasan berisiko tinggi dan 1 kes saringan sebelum melakukan perjalanan ke Sabah. Bagi kes di daerah Miri pula, 3 kes positif dikesan dari kluster Bah Sayap Miri dan 1 kes saringan sebelum melakukan perjalanan ke Labuan.
Daerah Samarahan pula satu kes telah dikesan melalui saringan sebelum melakukan perjalanan ke luar negara. Susulan itu, daerah Samarahan pula telah bertukar status dari status hijau kepada status kuning. Manakala daerah Julau, satu kes positif dikesan dari saringan individu yang balik dari kawasan berisiko tinggi iaitu Johor. Untuk rekod, Sarawak mencatatkan 16 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan di Sarawak meningkat kepada 1,196 kes. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.